Selamat pagi. Apa khabar? Sihat tak? Cikgu harap semua anak murid cikgu sihat. Ingat lagi tak dekat saya, Cikgu Nisa? Tapi orang panggil biasa Ustazah Nisa. Tak kisahlah Cikgu Nisa ke Ustazah Nisa ke, cikgu okey je mana-mana. Okey, seterusnya cikgu akan menerangkan tentang topik pada hari ini. Ia adalah sambungan daripada topik yang cikgu bagi tahu dan terangkan minggu lepas. Tapi topik rukun Islam pada minggu lepas adalah sahaja, iaitu tentang definisi rukun Islam dan 5 perkara rukun Islam. Okey, untuk minggu ni cikgu akan terangkan lebih terperinci tentang 5 rukun Islam. Untuk subjek pendidikan Islam tahun 2, masalah pembelajaran. Okey, kita ke slide seterusnya. Sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, jom kita baca doa belajar dulu. Jom sama-sama tanda tangan ya. Pip, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Doa sebelum belajar. Okey, kita tengok dulu kartun Upin-Ipin ni sekejap ya. Selamat pagi, cikgu. Allahumma Ta'alaina hikmataka wansyur alaina min hozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi semua. Kawan-kawan, jangan lupa Amin subscribe ya YouTube channel rabbal kita orang. alamin. Betul. Okey, untuk rukun Islam, kita ada 5 rukun Islam yang perlu kita patuh. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, selalu awak dengar kalimah ni sewaktu bila? Okey, biasanya kalimah syahadah ini kita akan dengar semasa azan. Kalimah syahadah juga dibaca dalam solat. Dan kalimah syahadah adalah lafaz saksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okey, lafaz syahadah yang lengkap ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, lafaz syahadah ini biasanya kita dengar dalam azan kan? Ia akan diulang sebanyak 2 kali. Dan kalau lafaz iqamah, kita akan dengar dia cuma dilafaz sekali. Okey, bagi mereka yang bukan Islam, lafaz syahadah adalah lafaz saksi yang menunjukkan mereka masuk atau convert Islam. Tak kisahlah bangsa Cina ke, agama dia Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, bila dia dah masuk dan memeluk agama Islam, perkara pertama yang mesti dilakukan adalah mengucap 2 kalimah syahadah, menunjukkan dia bersaksi dan mengaku bahawa Allah itu adalah Allah yang Esa, tiada Tuhan selain Allah, dan dia percaya dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Okey, cikgu harap semua anak murid cikgu hafal lafaz syahadah ini, sebab ini adalah bukti bahawa kita adalah seorang yang beragama Islam. Kalau tak boleh hafal, nanti kita boleh baca dalam bahasa Rumi. Cikgu akan ajar bagi mereka yang tak boleh lagi baca, tak boleh lagi hafal, cikgu akan satu persatu bila kita buka sekolah nanti, okey? Okey, rukun Islam yang kedua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Solat 5 waktu ini adalah wajib, mesti dilakukan oleh setiap umat Islam. Kalau kita ada masalah, contohnya sakit, aksiden ke, patah kaki ke, kita still kena solat. Kita wajib solat.
Sebab itu Allah telah menurunkan firman perintah solat ini adalah wajib. Kalau tak boleh solat, contoh macam saya kata tadi, sakitlah, demam ke accident, Allah dah ada rusah, maksudnya meringankan solat tu boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Kalau tak boleh duduk juga, alah sakit pinggang lah saya, sakit tangan lah saya, bontot saya sakit ke apa ke kan, boleh baring. Kalau dia lumpuh ke apa kan, dia tak boleh nak gerakkan kaki dia, tak boleh nak gerakkan tangan dia. So dia boleh solat dalam keadaan yang baring. Ada cara-caranya yang tertentu. Okey, kalau baring pun tak boleh, aduh tak boleh ni, sakit sangat ni, macam tak boleh mengiring lah, tak boleh nak menyarap ke apa, tak boleh dalam keadaan yang baring nak solat tu. Dia boleh solat dalam keadaan yang last sekali, iaitu secara kedipan kelopak mata. Okey, cara-cara solat yang seperti ini, yang rusah yang diturunkan oleh, yang dibolehkan oleh Islam ini, ada cara-cara tertentu dan kita akan bincangkan dan kita akan praktikan bila kita buka sekolah nanti. Okey, solat 5 waktu ni adalah solat fardu yang wajib kita laksanakan setiap umat Islam, iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Okey, solat subuh ni 2 rakaat, biasanya dilakukan pada waktu pagi, pada waktu subuh. Okey, solat zuhur dilakukan pada waktu tengah hari, iaitu sebanyak 4 rakaat. Solat asar 4 rakaat pada waktu petang, sebelum awak nak pergi main bola tu, sebelum nak pergi main kat padang ke apa semua tu, solat asar 4 rakaat dulu, biasanya petang pada pukul 4.40 petang. Okey, kemudian solat maghrib. Solat maghrib ni biasa pukul 7 suku. 7 suku ke 7.30 ke pada waktu senja. Solat ini hanya 3 rakaat. Dan last sekali solat pada waktu isyak. Solat isyak 4 rakaat pada waktu malam. Okey, solat sunat, solat wajib 5 waktu ni mesti dilaksanakan. Kalau awak berkemampuan, boleh laksanakan solat sunat, solat qobliyah, solat ba'diyah. Okey, ini adalah complicated sikit untuk awak. Jadi cikgu cuma terangkan tentang solat yang awak wajib tunaikan dahulu, iaitu 5 waktu sahaja. Biasanya kalau orang yang masuk masjid, ada solat sunat tahiyatul masjid, lepas ambil wudu ada solat sunat wudu, sebelum solat fardu ada solat sunat qobliyah, selepas solat fardu ada solat sunat ba'diyah. Okey, itu semua adalah solat-solat sunat yang kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat pun tak apa. Yang penting solat dulu 5 waktu sehari semalam tanpa tinggal, melainkan ada keringanan yang tertentu, awak boleh melakukan secara duduk, baring ataupun melalui kedipan mata. Okey, rukun Islam seterusnya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Okey, berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan 30 hari adalah wajib dan merupakan rukun Islam yang ketiga yang mesti dilakukan oleh setiap umat Islam. Kalau awak tak boleh puasa, contohnya haid, contohnya nifas, contohnya dia buat bersalin, lagi apa yang menghalang kita daripada puasa? Sakit, menyusukan anak, itu adalah perkara yang boleh kita tak puasa tapi perlu diganti. Tengok betapa wajibnya dia, mesti dilakukan. Bila kita tinggalkan, mesti diganti. Kalau tak boleh puasa pada bulan Ramadan waktu tu, contohnya uzur, haid, kita kena ganti. Bila kita dah habis haid, bila lepas Ramadan tu, kita kena ganti, kena puasa juga. Jadi kita niat saja, aku puasa ganti bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita dah ganti, kita dah menunaikan rukun Islam ketiga ni, berpuasa di bulan Ramadan. Okey, apa maksud puasa? Okey, bagi mereka yang tak pernah puasa, boleh perlahan-lahan berpuasa separuh hari dulu. Kita train dulu diri kita. Kita sahur pagi tu, lepas tu sampai tengah hari dah tak larat, nak pengsan ke apa, nak pitam ke apa, berpinau-pinau, boleh buka, minum air seteguk ke 2 teguk, lepas tu makan sikit. Okey, esoknya kita cuba untuk puasa penuh. Bila kita dah tak puasa pada hari itu, contohnya kita puasa separuh hari tu, kita kena ganti. Okey, puasa ialah menahan diri daripada makan atau minum serta perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.
Start azan subuh je, kita dah tak boleh makan, tak boleh minum. Okey, dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa ni cikgu akan terangkan pada masa akan datang sebab dia terlalu banyak perkara yang membatalkan puasa. Okey, itu adalah topik seterusnya. Okey. Seterusnya adalah rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat. Zakat ni terdapat dalam pelbagai bentuk. Zakat emas, zakat fidyah, zakat pendapatan. Okey. Zakat fidyah ni dilakukan pada bulan Ramadan dan biasanya dibayar oleh ketua keluarga. Kalau ayah awak, dia akan bayar zakat ni untuk isteri dia, untuk mak awak, untuk anak-anak dia sekali. Okey, zakat pendapatan ni bila pendapatan kita melebihi daripada keperluan kita. Contoh gaji dia sebulan 15,000, gaji dia 20,000. Jadi keperluan dia sebulan cuma 8,000, 7,000. Jadi dia ada lebihan pendapatan tahunan tu. Dia perlu pergi ke pusat zakat yang terdekat dan melakukan tolakan secara tahunan. Okey, 2.5%, dan dia perlu sedekahkan kepada mereka yang kurang berkemampuan dan layak mendapat zakat. Tapi sekarang ni musim Covid, semua boleh dilakukan secara online, secara bank in. Bank in boleh, Jompay boleh, zakat Selangor, zakat Mawid, semua ada secara online. Jadi tak ada hal zakat. Okey, zakat emas pula biasanya perlu dilaksanakan bagi mereka yang mempunyai emas lebih daripada yang sepatutnya. Kalau emas tu mak awak pakai hari-hari, mak awak pakai biasanya pergi kenduri-kenduri, pergi jalan. Okey, kalau dia pakai tak ada masalah. Tapi kalau emas tu tak dipakai, disimpan, letak kat laci, letak bawah katil ke bawah bantal ke, dia tak nak pakai, dan itu perlu dizakatkan. Okey, tentang zakat ni terlalu banyak yang perlu diterangkan. Cikgu akan secara ringkas sahaja untuk topik ni. Seterusnya adalah menunaikan haji di Mekah adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Okey, menunaikan haji di Mekah bagi yang berkemampuan. Kalau dia miskin, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, pergi kerja tu balik tu memang dapat makan untuk hari tu je, tak ada lebihan. Dia tak diwajibkan untuk menunaikan haji di Mekah. Sebabnya menunaikan haji di Mekah ni kosnya sangatlah tinggi. Kalau di Malaysia ni biasanya kita akan daftar dengan tabung haji, dan bila ada lebihan pendapatan dia boleh menyimpan di dalam akaun simpanan tabung haji. Okey, akaun simpanan tabung haji ni pun bukannya dah cukup duit terus boleh pergi. Bukan, dia ada giliran dia. Setiap tahun ada berapa orang sahaja yang terpilih untuk layak menunaikan haji di Mekah, dan dia kena tunggu. Contohnya macam cikgu. Kalau cikgu daftar dah lama dah, tahun 2000. Cikgu daftar tahun 2004 rasanya. Tapi tak sampai sekarang tak dapat lagi nak pergi sebab menunggu giliran yang tak sampai-sampai lagi. Mungkin 2030 macam tu. Jadi kita tak boleh nak potong queue lah, melainkan kita dapat rezeki yang tak disangka-sangka, ada orang tolak ke apa, offer kat kita. Okey, biasa itu adalah rezeki yang tak disangka. Okey, menunaikan haji di Mekah adalah impian bagi setiap umat Islam kerana merupakan, bila kita tunaikan haji di Mekah maka lengkaplah rukun Islam kita, kelima-lima rukun Islam yang kita telah laksanakan. Orang kata kalau pergi Kaabah ni dah pergi sekali, mesti nak pergi lagi. Tapi cikgu tak pernah pergi lagi, so cikgu tak boleh nak describe macam mana perasaan tu. Okey, menunaikan haji di Mekah ni untuk awak yang belum balik, boleh pergi bersama ibu bapa nanti kalau ada rezeki lebih, insya-Allah. Okey, jom kita dengar lagu rukun Islam sebagai selingan. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Solat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush. Siapakah Tuhan kita semua? Allah. Siapakah Nabi kita semua? Muhammad. Islam agamaku. Al-Quran
yang kedua solat, ketiganya puasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush, ketiganya puasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush, siapakah Tuhan kita semua? Allah. Siapakah Nabi kita semua? Muhammad. Islam agamaku, Al-Quran imamku, Muslimin muslimat saudaraku. Islam agamaku, Al-Quran imamku, Muslimin muslimat saudaraku. Hooray! Menunaikan solat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat kepada fakir miskin. Dan kelima, menunaikan haji ke Mekah bagi yang mampu. Kalau nak tengok video Alif dan Sofia lagi, Alhamdulillah, terima kasih semua. Jangan lupa buat latihan dalam buku aktiviti ya. Nanti cikgu akan bagi tahu muka surat mana yang perlu dibuat. Bye. Assalamualaikum.